Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel kisah pengalaman seramku ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share, dan memberi komen yang membina dalam channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga anda semua dilimpahkan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur, terhindar dari pergangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman seram yang telah diceritakan oleh sahabat saya sendiri, rakan subscriber kita juga, tetapi saya selalu menjumpainya. Beliau ini telah menceritakan kepada saya kisah pengalamannya, pengalaman seramnya yang berlaku pada dirinya sendiri sekitar tahun 2019 yang lalu. Kisahnya adalah berlaku di satu tempat jalan raya di antara Buluran dan Telupit. Jalan raya di antara Buluran dan Telupit ini, di antara jarak 40 km hingga 60 km itu adalah namanya, jalan itu Bukit Perawan. Bukit Perawan ini adalah nama yang dibagi oleh orang-orang di kawasan itu dan sekitar itu. Kenapa dikatakan namanya Bukit Perawan? Kerana seolah-olah bukit itu seperti payudara wanita, begitu ceritanya. Jadi banyak kemalangan-kemalangan maut yang berlaku di situ. Di antaranya seperti bas mini berlanggar dengan bas ekspres, menyebabkan kemalangan maut yang dahsyat. Begitu juga pacuan 4 roda double cab berlanggar dengan kereta kendaan peronda polis, menyebabkan kemalangan maut. Dan banyak lagi lah kemalangan maut yang berlaku di situ. Hingga kan tempat itu terkenal dengan banyak kemalangan maut. Walaupun sudah ditulis di papan tanda, berhati-hati di jalan raya dengan ada isyarat seperti seleko, jalan licin, tetapi pemandu masih lagi memandu dengan laju. Dan itulah punca di antara kemalangan banyak berlaku di situ, kata polis trafik yang melaporkan. Tetapi ada juga cerita daripada masyarakat sekitar situ dan juga orang-orang yang pernah melalui jalan itu. Mereka nampak seperti ada sosok wanita yang berbaju putih labu dan berambut panjang, terutama pada waktu malam akan kelihatan sesuatu itu. Dan juga mereka mengatakan ini juga di antara punca kemalangan maut yang berlaku di kawasan Bukit Perawan. Kerana mereka nampak satu makhluk yang menyeramkan seperti kuntilanak ataupun seperti Pontianak. Kadang-kadang ketika mereka lalu, lembaga itu melihat mereka dan mengeluarkan suara ataupun bunyi yang aneh, bunyi yang menyeramkan, mengilai, menakutkan. Maka sebab itulah mereka mengatakan bahawa di antara punca juga kemalangan pada malam hari adalah disebabkan gangguan makhluk halus ini. Gangguan misteri kepada sosok tubuh seperti seorang wanita yang berada di tengah malam, yang gelap gelita, yang seram, yang menakutkan. Maka sahabat saya ini peringkat awal tidak percaya langsung cerita itu. Dia mengatakan mungkin cerita itu cuma hayalan ataupun rekaan ataupun perasaan-perasaan dari seorang pemandu. Maka mereka pun nampaklah seperti ada begitu. Peringkat awal sahabat saya tidak percaya. Tetapi pada satu hari dia menceritakan kepada saya tentang pengalamannya ini. Apakah pengalamannya ini yang menyebabkan dia menjadi seram, menjadi takut, menjadi gemetar dan percaya terus tentang cerita-cerita orang ramai tentang adanya susuk wanita yang menyeramkan yang berada di sepanjang jalan Bukit Perawan. Kita saksikan cerita selanjutnya selepas ini.
sambung ceritanya. Maka sahabat saya ini dan juga rakan subscriber kita ini yang bernama Lan ini telah menceritakan kepada saya detik-detik pengalaman seramnya pada malam tersebut, iaitu sekitar tahun 2019 di hujung tahun bulan Desember. Maka ketika itu dia dan juga rombongannya telah mengikuti satu program di Kota Kinabalu, program berkenaan dengan perniagaan. Maka mereka berjalanlah secara konvoi bersama-sama dengan dua kenderaan. Satu kenderaan Avanza Toyota Avanza, dan satu lagi kenderaan Pro2 Kembara. Avanza itu penumpangnya 6 orang dan Kembara itu penumpangnya 4 orang. Jadi sekitar 10 orang mereka telah berjalan bersama-sama daripada Sendakan ke Kota Kinabalu. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, jarak perjalanan dari Sendakan ke Kota Kinabalu itu adalah sejauh 350 km. Jauh juga. Walaupun bagi orang-orang rakan-rakan kita di Semenanjung itu tidaklah jauh sangat, kerana di sana jalan highway 350 km dalam 4 jam, 3 jam boleh sampai dengan kelajuan yang stabil 110. Tetapi berbeza dengan di Sabah ini, kerana jalan di Sabah tidak secantik jalan di Semenanjung. Banyak jalan yang masih berlubang-lubang, ya, dan bahkan terpaksa mendaki bukit, menurun bukit, dan juga selekoh yang banyak, selekoh yang tajam, terutama di kawasan Telupit ini, Ranau Kundasang. Telupit Ranau Kundasang adalah satu tempat jalan yang banyak selekoh-selekoh yang berbahaya, yang tajam. Sebab itu driver, pemandu harus berhati-hati, harus fokus pada pemanduan. Jika tidak, maka kemalangan akan berlaku. Maka pendek ceritanya, mereka konvoi daripada Sendakan ke Kota Kinabalu pada pagi hari, sampai di kawasan Kota Kinabalu, di daerah Kota Kinabalu sekitar pukul 1 petang. Bertolak pukul 7 pagi sampai pukul 1 petang, kerana mereka tidaklah terus direct ke Kota Kinabalu, mereka singgah di persinggahan-persinggahan. Pendek cerita, maka mereka pun telah mengikuti kursus perniagaan itu sampailah ke malam hari. Maka mau tidak mahu mereka tetap pulang juga ke Sendakan semula, kerana ada beberapa ahli yang ikut konvoi itu ada urusan pada esok harinya. Sekiranya mereka balik pukul 10 malam, sekitar pukul 3 atau pukul 4 pagi baru sampai ke Sendakan. Itu pun dalam keadaan memandu bergilir-gilir, kerana kemungkinan mengantuk bahaya. Jangan, orang kata jangan tidur di tengah jalan, tapi tidurlah di tepi jalan. Mengantuk itu bahaya. Kerana kalau tidur di tengah jalan, habis tidur tepi jalan. Gurau. Jadi begini. Maka ceritanya, mereka pun baliklah pada malam itu, dan pendek cerita, saya pendekkan cerita lagi, sampailah mereka ke kawasan yang dikatakan Jalan Perawan. Kawasan misteri yang banyak berlaku kemalangan maut di kawasan ini, yang diceritakan oleh orang-orang kampung di sekitarnya dan orang yang pernah nampaknya ada penampakan di situ, seperti sesosok tubuh wanita berambut panjang yang menyeramkan, yang mana bajunya panjang labu sampai ke kaki. Jadi sahabat saya ini bernama Lan ni peringkat awal tidak percaya seperti mana yang saya sebutkan tadi. Maka sampailah mereka dekat-dekat Bukit Perawan itu, tiba-tiba sahaja kereta Kembara yang berada di depan Avanza, mereka kan konvoi di antara Avanza dan Kembara, tiba-tiba pecah, meletup tayarnya di bahagian belakang. Bila mereka tengok, mereka pun berhenti di tepi jalan. Pecah langsung, bukan pancit seperti termasuk paku, tidak, ini pecah kerana tayar itu termasuk betul-betul dalam lubang, ya, dalam jalan yang rosak yang berlubang itu termasuk tayar, dan terhentak, jatuh, pecah. Maka mereka pun turun
berehat dan tolong-menolong untuk membuka tayar itu. Ya, membuka tayar. Dan kereta ini ada spare part tayar kembara ini, cuma tayarnya itu bukan tayar original lagi, adalah tayar yang lama, tapi masih boleh digunakan, tapi keadaannya tidaklah baru. Tayar spare partnya ni masih boleh digunakan, angin okey, masih ada bunga sikit, dipakailah. Maka pasang, tolong buka tayar, masuk tayar bersama-sama, beramai-ramai. Alhamdulillah, tayar dah boleh pasang dan diteruskan perjalanan. Sedangkan mereka ini masih lagi di kawasan Bukit Perawan. Bukit Perawan seperti mana saya sebut tadi, di antara 40 km hingga 60 km. Itulah jarak Bukit Perawan. Selang 5 minit mereka berjalan, tiba-tiba tayar sekali lagi pancit di kawasan yang sama. Maksud saya adalah di tayar yang sama di bahagian belakang yang tadi, yang spare part tadi meletup. 5 minit saja selepas ditukar. Subhanallah, dia kata mereka jadi terkejut. Mereka jadi rasa panik lah, kerana kereta kembara itu sudah tidak ada spare part lagi. Itu saja yang terakhir. Kemudian disamakan dengan kereta Avanza, tidak sama saiz pula. Lubang rimnya pun tidak sama. Inilah yang menjadi punca mereka kebingungan. Macam mana mereka nak jalan sedangkan spare part sudah tidak ada. Dipasangkan spare part Avanza tidak ngam, tidak sepadan. Ya. Maka dalam keadaan panik ini, seorang sahabat telah menelpon rakannya yang berada di kawasan Telupit. Sedangkan mereka telah pun melepasi Telupit itu. Kemudian juga untuk ke Sendakan pun jauh, lebih kurang 100 lebih kilometer lagi. Dalam keadaan begitulah, mereka masing-masing mencari idea bagaimana untuk mencari sahabat yang berdekatan untuk tolong mencarikan spare part ini. Satu sahabat call sahabatnya di Telupit, dan sahabat Telupit pun dah faham, mereka minta tolong untuk bawa tayar spare part yang baru. Satu lagi sahabat pula call di kawasan Sendakan. Sahabatnya juga masing-masing dah diceritakan apa yang berlaku. Dan sahabat yang di Sendakan dikatakan, kalau saya jauh, tapi kalau contoh sahabat yang Telupit itu, rakan yang Telupit itu tidak dapat membantu untuk menukarkan tayar ini, maka telefon balik orang Sendakan inilah, sahabat yang di Sendakan, rakan di Sendakan ini, maka mereka akan datang. Dalam keadaan menunggu setengah jam itulah, tiba-tiba ada satu kisah seram berlaku di sini, iaitu sahabat saya tadi yang tidak percaya langsung tentang wujudnya makhluk halus di kawasan ini, kawasan Bukit Perawan ini, tiba-tiba melihat di hujung tempat mereka parking untuk membaiki tayar kereta itu, kelihatan seperti ada satu susuk wanita yang berdiri. Peringkat awal dia tak berapa perasan sangat. Dia ingatkan ini pokok tapi mustahil pula pokok berwarna putih. Ya, waktu malam pula tu pukul 2 pagi. Ini cerita pukul 2 pagi. Kenderaan yang lalu lalang di kawasan itu boleh dihitung, lebih kurang dalam 20 minit sekali ataupun setengah jam gitu baru adalah. Ketika tayar mereka pancut, cuma ada satu kenderaan saja yang lalu. Mereka tahan, tapi kenderaan itu tak berhenti, takut. Biasalah kan, di kawasan yang jauh, gelap pula, tak ada lampu elektrik. Kadang-kadang driver tu pun takut kalau dia berhenti, takut-takut ini adalah sebagai perangkap untuk menangkapnya. Maka tak berani. Tahan kereta lain tak berani, parking berhenti tak berani. Maka tiba-tiba dia nampak makhluk itu. Betul-betul dia tengok dekat-dekat. Subhanallah, kata seram. Bulu rumahnya berdiri tegak. Rupa-rupanya memang itulah yang dia nampak. Kuntilanak berdiri di depan mereka. Terus pucat muka sahabat saya ni, peluhnya habis, peluhnya basah bajunya, hingga masuk dia ke dalam kenderaan, diam. Sahabat-sahabat yang lain heran, kenapa dia terdiam, kenapa macam seperti orang yang pucat, sakit. Sahabat-sahabat lain tidak tahu, tidak perasan. Dia kata, Lan, kenapa Lan? Takut ke malam-malam gini? Lan tak jawab, diam saja. Diam, tak jawab.
Satu sahabat lagi, kenapa? Mengantuk kah? Kamu mengantuk, tidurlah. Dia pun ikut cakap tadi, dia tidur. Itulah peristiwa yang dia nampak di Jalan Bukit Perawan pada malam itu. Maka lebih kurang setengah jam kemudian datang rakan dari Telupit membawa tayar. Tetapi malangnya, tayar yang dia bawa, tayar spare part yang dibawa itu pula, aduh, tidak sepadan juga. Sudahlah setengah jam dia berjalan ke situ, naik ke kenderaan, ya. Sudah setengah jam sampai itu pula, aduh, tak ngam lagi, tak sepadan lagi. Maka pulanglah dia, dan sahabat saya satu kata, janganlah kau datang lagi, kami telefon yang dari Sendakan datang membawa tayar. Maka dari Sendakan inilah yang ditunggu, memakan masa sejam lagi perjalanan malam itu, ya. Tetapi sahabat saya tadi yang nampak tu dah menggigil badannya ketakutan, takutnya amat sangat. Maka datanglah lebih kurang sejam, datanglah sahabat yang dari Sendakan ini membawa tayar spare part. Kemudian dipasanglah tayar itu. Alhamdulillah sepadan, ya, ngam-ngam, tepat-tepat dipasang. Siap, stop, siap. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan dah pukul 3:30 pagi, ya, 3:30 pagi. Berjalan balik sampai ke Sendakan lebih kurang hampir pukul 5, dan sudah azan subuh berkumandang di daerah Sendakan. Azan subuh telah berkumandang di sini, awal masuk subuh. Sampailah mereka balik, selesai semua. Sahabat saya ini jadi demam, dibawa ke klinik dan disahkan demam, kata doktor. Tapi tak ditahan, dia masuk ward hospital, balik ke rumah. Seminggu selepas dia demam, barulah dia ceritakan apa yang dia nampak sebenarnya di kawasan Kemalangan itu. Apa yang dia nampak? Dia nampak susuk, bukan seperti lagi, tapi memang seorang wanita berambut panjang, ya, dengan bajunya panjang yang menyeramkan dan menakutkan, memandang tepat kepadanya. Barulah dipercaya bahawa betullah, kata orang, di kawasan itu banyak orang-orang yang melihat makhluk itu, menyebabkan berlakunya kemalangan yang ngeri, kemalangan yang menyebabkan kematian. Inilah kisah yang diceritakan oleh sahabat saya kepada saya, ya. Iktibar daripada kisah ini adalah berhati-hati di jalan raya dan bacalah doa-doa, ya, untuk pendinding diri daripada gangguan makhluk halus dan syaitan. Kuatkan iman, kuatkan amalan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.